check you up apa yang you dah semua dah dapat kan? Variable kan? Yang lain-lain yang minggu lepas? Sudah Doktor. Okay. So sebelum saya tengok satu persatu, saya share slide dulu saya akan ajar dulu macam mana untuk buat objektif, soalan kajian dan juga hipotesis. Okay. Dah download nota ya? Dah. Sudah. Okey. Okey, ada nampak slide tak? Nampak Doktor. Nampak okey. Baru ni saya dah tunjuk yang ni, saya dah ajar macam mana untuk rangka konsep, macam mana nak develop rangka konsep. Okey. Hari ni saya nak ajar selepas kita buat rangka konsep. Katakanlah kita dah decide apa variable kita, apa masalah kajian kita. Okey, daripada sini sebenarnya daripada sinilah bermula segala-galanya tentang kajian kita. Okey. Objektif, soalan kajian, hipotesis, analisis data, semua bermula daripada sini. Okey. So saya akan bagi contoh macam mana kita buat objektif. Okey. Untuk objektif yang nombor 1, nombor 2 ni biasanya sebaiknya kita buat objektif yang simple dulu. Maknanya kita tengok yang dalam kotak ni saja, jangan tengok anak panah lagi. Okey. Tak ada salah kotak ni ke, kotak yang DV ke, terpulang kita yang decide apa objektifnya. Okey. So katakanlah yang pertama contoh yang saya bagi ni dekat My Guru ada saya dah bagi nota. Menepasi tahap penggunaan media sosial. So contoh yang ni pelajar ni dipilih yang ni IV yang kedua. Dia nak tengok tahap penggunaan media sosial. Itu adalah objektif yang simple. Objektif yang simple. Okey. Yang tidak melibatkan anak panah hanya satu variable sahaja, IV sahaja. Okey. Kemudian objektif yang kedua adalah mengenal pasti tahap tingkah laku penyelenggaraan seksual. Okey. Yang ni. Dia tengok DV pula. DV sahaja. Dia tak tengok IV ke DV tak. Dia tengok DV sahaja dulu. Okey. Jadi katakanlah you nak tengok yang pertama, komitmen keagamaan. Nak tengok tahap komitmen keagamaan pun boleh. Ya, ini semua adalah simple objektif dulu. Kita start dengan simple dululah. Okey. So katakanlah selain pada tahap you juga boleh tengok yang ni sebab dia ada sub construct dalam ni ada 1 2 3 4 5 memegang, menonton sehingga jadi temu ni. So kita boleh selain pada tahap kita boleh tengok jenis. Sebab dia ada 5 sub construct. So ada 5 ni kita nak tengok yang mana yang paling dominan ataupun yang paling tinggi peratus dia. So kita boleh tukar tahap ni kepada jenis juga. Contohnya So kita yang decide kalau tanya saya macam mana dapat ni, kita yang decide apa yang kita nak buat objektif. Sebab itu kajian kita. Okay, kemudian cukuplah untuk assignment JRU ni 4 objektif cukup. Okay, kemudian selepas kita dah tengok kotak-kotak ni, okay, yang dalam kotak ni, lepas tu kita nak ukur pula yang anak panah. Okay. Anak panah ni adalah IV ke DV. IV ke DV. So kita tengok anak panah pertama. Contohnya kita dah tengok adakah terdapat hubungan mengenal pasti hubungan antara komitmen keagamaan dan juga tingkah laku seksual di kalangan sampel. So yang ni anak pertama. Tengok hubungan antara IV dan ke DV. Okay. Kemudian anak panah kedua pula adalah penggunaan media sosial dan juga tingkah laku seksual. Nak tengok hubungan juga. Pun boleh. Kalau nak tengok pengaruh pun boleh. Ini semua yang saya kuningkan ni adalah keyword dia. Sebab keyword ini menentukan analisis data. Kat mana? Kat sini. Dia akan menentukan analisis kat sini. Dia kat sini bab 3. Dalam proposal bab 3. Dalam proposal bab 3. Yang ini bab 1. Nampak tak? Dia interrelated. Maknanya kalau kat sini macam ni, kat sini macam ni juga. Sama, dia tally. Kalau kat sini kita buat lain, salah. Dia mesti tally.
Okey. Okey, ada soalan untuk objektif? So jumlah objektif yang ideal berapa doktor biasanya? Okey, jumlah tu dia tidak menentukan bagus atau tidak satu-satu kajian. Okey. The depth of the study, dia akan menentukan level tu. Okey, sama ada kalau master mode A, mode B atau mode C ataupun thesis itu adalah PhD. Okey. Objektif tu yang menentukan, tetapi bukan bilangan objektif. Faham ya? Okey. Katakanlah mode C. Okey. Kalau mode C setakat hubungan sahaja sudah memadai. So yang ini tukar kepada hubungan untuk mode C ya. Ditukar pada hubungan mode C. Okey. Maknanya yang ni hubungan. Okey. Ataupun minimum berapa doktor? untuk assignment ni 4 sahaja. 4 Tak lebih. Untuk assignment ni 4 cukup. Untuk assignment JRU. Okey, correct. Yang the real study tu you kena dapatkan consent daripada supervisor. Alright. Doktor boleh kan kalau yang assignment ni kita gunakan benda yang kita nak kaji terus? Boleh? Boleh. Okay. Tapi mode C 4 tu just nice. Mode A, mode B pun sama. Mode A, mode B pun sama. 4 cukup. Okey, yang membezakan hanya sejauh mana kita punya kajian itu, the depth of the study. Okey, kalau mode A, mode B, yang ini kena tukar. Hubungan ni, satu hubungan boleh, tapi jangan dua-dua hubungan. Satu lagi you kena buat pengaruh. Doktor, kertas projek sama juga ke? Kertas projek dalam mode C. Sama lah maksud dia. Tak. Mode C paling tinggi pun hubungan saja. Hubungan sahaja. Hubungan saja. Maknanya yang keempat ni hubungan juga. Okey. Kalau pengaruh ni dah mode A, mode B. Pengaruh sudah masuk mode A, mode B. Nak tanya kalau objektif tu doktor kata 4 kan, tapi kalau letak 3 objektif On kamera ya, on kamera. Boleh on kamera? Sekejap, dia loading sikit. Nampak ke? Okey. Apa soalannya? Doktor tadi kata 4 objektif kan? Okey, kalau letak 3 objektif tapi objektif ketiga tu ada anak-anak dia boleh ke? Ke macam mana? Ke doktor nak 4 juga? Ini saya cerita nanti. Right. Okay, doktor. Okey. Dia boleh buat juga kesan. Okey. Ini semua mode A. Okey. Untuk mode C, okey, untuk mode C hanya setakat hubungan saja, ya, hubungan. Maknanya 1 2 ni deskriptif lah. Okey. Okey, yang deskriptif tu maksudnya dia kita mengukur yang dalam kotak sahaja, yang bukan anak panah. Okey, faham masuk deskriptif tu. Okey. Deskriptif ni maksudnya peratus sebenarnya ni kat sini. Okey, ini bab 3. So nanti bila bab 3 untuk dia bab 3 dia ada satu subtopik analisis data nama dia. Okey. So kita copy paste balik soalan kajian dan kita letak analisis data sebelah kanan. Contoh, apakah tahap penggunaan media sosial peratus atau min? Okey, ini kuanti ya, untuk kuantitatif. Okey. Kemudian yang kedua, apakah tadi kita buat jenis kan? So kena tally ya, apakah jenis dia laku seksual, peratus atau min juga. Sebab kita hanya tengok IV by itself, DV by itself. Kita tak relate dengan IV dan DV. Faham ya? Okey. You all dengar baik-baik tau. Ya, fokus betul-betul, ini yang paling susah. Kalau you faham ni, settle masalah. Ya? Okey. Kemudian adakah terdapat hubungan? Keyword kat sini apa saya cakap tadi? Hubungan. Bagus. Hubungan. Okay. So bila kita nak kaji hubungan, untuk kajian kuanti kita guna correlation. Ya?
Kuanti ya, ini kuanti bukan kuali. Okay. Kemudian adakah media sosial mempengaruhi? Keyword di sini adalah pengaruh. Bila pengaruh kita guna regression. Okay. Jadi ini mode A, mode B macam ni. Ya. Kalau mode C, ya, mode C yang regression ni kita jangan buat. Sebab ini dah advanced statistik. Okay, so just buat correlation, hubungan saja. Ataupun satu lagi adalah kita orang boleh buat, saya tambah lagi satu. Okay. You boleh buat perbezaan antara lelaki dan perempuan. Okay, katakan antara tiga ni. Tiga variable ini yang mana you nak tengok perbezaan lelaki perempuan. Kita boleh decide sendiri yang mana. Nah, siapa nak cuba? Penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial. Okey, penggunaan media sosial. Okey. Katakanlah penggunaan media sosial. Okey, macam mana nak buat ayat? Yang pasti? Adakah penggunaan media sosial mempengaruhi, adakah terdapat perbezaan adakah terdapat perbezaan jantina dalam penggunaan media sosial? Yes. Dapat perbezaan. Anda pasti baca ayat betul-betul? Ya, betul. Adakah Hebat. Perbezaan jantina dalam Ini kena ambil BM balik ni. Memanglah ada perbezaan jantina. Terbalik. Adakah terdapat perbezaan perbezaan di kalangan lelaki atau perempuan? Okey. adakah Kalau adakah terdapat perbezaan Cina, memang ada perbezaan Cina tu. Ni perbezaan dalam penggunaan sosial. perbezaan dalam adakah terdapat perbezaan dalam penggunaan media sosial antara lelaki dan perempuan. Okey. Kat sini keywordnya adalah perbezaan. Perbezaan. Okey, keywordnya kat sini perbezaan. Bila perbezaan kita guna t-test. Okey, yang saya ajar ini adalah macam mana you nak tally bab 1, bab 3. Ditally daripada objektif, soalan kajian dan analisis data. Analisis data sudah chapter 4 dah. So kita dah tally bab 1, bab 3 dan bab 4. Nampak tak? Doktor, maaf mencelah. Tadi ada lagi satu yang doktor cakap kita boleh gunakan kesan juga. Jadi kalau kesan analisis data yang kita gunakan boleh juga regulasi kan? Okay. Boleh. Itu mode A, mode B lah. Okay. Ini yang saya tunjuk ini adalah mode C ya. Ini contoh mode C. Mode C boleh buat macam ni. Ya, so mode C kalau tu you buang satu lah. So satu correlation, satu t-test sudah memadai kalau mode C. Ya, tak perlu sampai 5 objektif ya mode C. Okey. Ini mode C ya. Okey. Yep. Tak. Dia kita yang decide. Okey, kalau tadi saya bagi contoh semua, maknanya you pilih nak yang mana. Tak kata mesti ada perbezaan, mesti ada hubungan, tak. Ya, kalau kata nak buat hubungan dua objektif, nak buat hubungan sajalah dua objektif tu. Kalau kata tak nak buat hubungan, nak buat perbezaan. So kita yang decide. Yang saya bagi contoh ini adalah contoh ke semua jenis objektif bagi opsi. So you boleh pilih. Katakanlah you tak macam saya cakap 4 objektif dah cukup sebenarnya. Sebenarnya tak payah. Ya. 4 objektif dah cukup. So katakan 2%, satu correlation, satu t-test. Cantik lah tu. Okay. Ataupun you tak nak t-test, you tak suka, you tak nak tengok lah perbezaan antara jantina ni, you nak tengok correlation. Buat correlation lagi satu kat sini dia hubungan. Okay. Correlation ni apabila satu IV dan satu DV ya. Kalau lebih dia lain pula, dia guna analisis lain. Okay. Right. Okay, doktor saya nak tanya, bila doktor sebut tentang mode A dengan mode B tadi tu, ia merangkumi, maksudnya PhD dan master pun samalah kiranya, maksudnya bilangan objektif tu. Atau di manakah perbezaan dia?
Okay, you kena buang daripada minda you bilangan, buang bilangan. Bilangan tidak menentukan. Saya dah cakap tadi. So kena buang dalam minda tu bilangan. Yang penting adalah sedalam mana kajian kita. Itu yang menentukan level master ke PhD. Bukan jumlah objektif. Bukan kata PhD kena buat 15 objektif. No. Student saya PhD 5 saja objektif. Tak perlu banyak pun. Dah dapat doktor dah orangnya pun. So bukan jumlah. You kena buang daripada dalam minda tu jumlah. So sudah kita selalu fikir jumlah dan muka surat berapa. Kan? Kalau assignment, muka surat bab 2 berapa, muka surat bab 1. Itu bukan. Memang ada pensyarah yang jenis timbang kati ada. Zaman saya dulu pun wujud juga pensyarah macam tu. Tapi itu bukan cara yang betul. Timbang kati tu bukan cara betul. Walaupun assignment tu mungkin nipis, tetapi yang you buat tu betul, dia akan dapat markah tinggi. Bukan tebal ke nipis. Itu. Saya nak terangkan yang soalan daripada kawan you tadi. Saya ajar dulu baru you faham. Saya ajar dulu. Saya ajar dulu macam mana nak convert objektif kepada soalan kajian. Cara yang saya ajar you all ni cara yang paling simple, cara orang yang paling malas. Caranya adalah copy paste ni. Copy paste ni. Sekejap copy paste ke sini, lepas tu tukar ini kepada soalan. Soalan kajian. Cara nak tukar soalan kajian senang saja, tukar ayat ni kepada bentuk soalan. So, macam mana nak tukar? Kat depan dia apa? Ada kata soalan. Apakah tahap penggunaan media sosial? Letak tanda soal. Siap. Selamat. Cara orang malas Cara orang malas. Cara orang malas ni confirm betul. Betul tak? Thank you doktor, betul. Nampak simple. Nampak simple tapi confirm betul. Sebab dia copy paste. Bila copy paste confirm betul. Yang masalahnya kalau kita type sendiri. Bila kita type sendiri, itu yang salah kat sini, salah tertukar variable, betul tak? Ya, setuju. Kita tengok yang kedua, contoh yang kedua. You all fokus tau benda ni. Ini yang paling susah ni. Ilmu ni tak ada dalam buku. Saya je ajar cara malas ni. Ni apakah? Letak tanda soal. Siap. Are you happy? Very happy Betul, yes. Setuju sangat doktor. Thank you so much. Memudahkan urusan. Sangat mudah. So siapa kata buat research ni susah? Pengalaman saya lah yang menjadikan susah tu kadang-kadang adalah supervisor. Kadang-kadang dia menjadikan benda tu complicated. Sebab ini pengalaman daripada orang yang hampir yang dekat dengan saya lah. Orang-orang sama ada ahli keluarga saya ataupun kawan rapat saya yang mau belajar. Yang menjadi research itu complicated ataupun research lah, proses tu complicated kadang-kadang lah disebabkan oleh kalau bukan sikap student tu sendiri yang tidak memberi komitmen. Kalau student tu bagus, kadang-kadang masalah bermula daripada supervisor. Dia menjadikan benda tu complicated. Macam contoh ada seorang kenalan saya ni di Sabun Master di sebuah universiti. Supervisor dia keep changing the topic tau. Mula dah setuju, lepas tu tukar lagi. Dia dah setuju, kawan ni dah buat draft 3 bab kak. Tiba-tiba supervisor suruh tukar pula. Itu yang menyebabkan dia banyak buang masa kat situ. Itu satu. Ada juga yang berlaku apabila
Supervisor suruh pelajar buat benda yang membuang masa. Contohnya, dia minta you buat gancat. Okey, tarikh ni, mana you punya tarikh bulan berapa siap bab 1, bab 2, bab 3, benda tu. Benda-benda tu sebenarnya dia buang masa sebab itu sebenarnya untuk pensyarah yang buat geran, dia kena buat gancat tu. Kan? Okey. Lepas tu ada juga penyelia dia punya style macam ni. Dia nak student dia siapkan bab 2. Siap, betul-betul siap bab 2. Complete. Barulah fikir masalah kajian apa nak buat. Ada juga macam tu. So macam-macam style lah. Macam-macam style. Ya? So cara saya tunjuk ni memang style shortcut lah. Siap. Sampai 2 saat siap. Kan? Okay. Mengenal pasti hubungan. Okay. So, adakah terdapat hubungan antara ni yang dah siap dan ni lah. Okay. Buatlah kajian ni. Okay. Adakah terdapat hubungan? Okay. Adakah media sosial mempengaruhi? Macam tu. Okay. Sama. Kalau macam yang ni, adakah terdapat perbezaan dalam penggunaan media sosial antara lelaki dan perempuan? Okay. Itu. Nampak Okay. Nampak. So, ini yang cara. Okay. Tadi, daripada sini, macam mana nak buat hipotesis? Okey. Yang perlu kita buat hipotesis hanyalah objektif yang objektif yang ni, yang melibatkan anak panah IB ke DB. Okey, dengar baik-baik ya. Untuk kajian kuanti, kuali tak perlu buat hipotesis. Okay. Sebab kuali dia goreng saja. So dia pandai-pandai dia goreng lah. Kuanti tak. Kuanti dia tak boleh goreng. Dia kena ada hipotesis. Okey. Untuk hipotesis, bukan semua objektif kita perlu buat hipotesis. Hanya objektif yang melibatkan inferential. Inferential tu yang mana? Yang melibatkan IB dengan DB. Yang nak panah ni. Okey. Kalau tengok kepada yang ni, okey. Objektif yang 4 ni depan saya ni, yang mana yang manakah yang kita perlu buat hipotesis? Yang hubungan, Doktor. Hubungan. Ada lagi tak? Objektif ketiga dan keempat. Ketiga dan keempat. Okey. Yalah. 1 dan 2 tak perlu. Sebab apa? Dia adalah deskriptif. Ya? Deskriptif adalah ni. Peratus. Yang peratus tak perlu buat hipotesis. Yang perlu buat hipotesis hanya selain daripada peratus. Correlation, regression, test. Okey. Okey, cara nak buat hipotesis senang sahaja. So, kita copy paste. Copy paste lagi ya. Copy paste 2 ni yang kita perlu buat hipotesis dan kita tukar dia kepada bentuk hipotesis. Okey, saya ajar ini macam mana ya. Okey. Bila hipotesis, dia hipotesis saya tak ajar lagi jenis hipotesis. Saya beritahu sekejap okey, kita buka nota dulu. Saya mengajar macam ni lah sekejap buka lecture ni, buka lecture ni. Ni bukan. Okey, lecture 4 apa jenis hipotesis. Okey. Okey, secara umumnya hipotesis yang famous ada 2 ya, iaitu null hypothesis dan juga alternate hypothesis. Okey. Tapi jenis hipotesis ada 4. Okey, ni ada lagi 2 kat sini. Kita tengok yang famous dulu. Okey. Null hypothesis ni nak kenal senang je apabila ayat dia tidak kat depan. Ini yang ramai sudah usi buat macam ni. Tidak terdapat. Ramai penyedia usia ajar macam ni. Okey. Tidak terdapat. Okey. Nah, ini adalah null hypothesis. Kita akan tulis dia HO. HO. Okey. Kemudian alternate hypothesis. Okey. Alternate hypothesis apabila kat depan ni terdapat. Okey. Nah, yang tadi tidak terdapat. Kan? Itu null. Okey. Okey, alternate terdapat. Okey. Masa bila kita nak guna null, bila kita nak guna alternate. Okey. Kalau ikutkan zaman sekarang ni, kita kena gunakan alternate.
Cara nak faham mudah ni macam ni lah. Okay, cara nak faham mudahnya adalah kalau zaman sekarang ni boleh kata semua kajian ada literature kan. Okay. Orang kata jaranglah kajian yang tak ada literature lagi ya. Sebab memang orang kata bila type keyword je keluar kan. Beratus ribu keluar literature. Okey, jadi lebih sesuai kita gunakan alternate kerana dah banyak literature review. Itu pertama. Okey, yang kedua cara untuk kita menentukan sama ada kita nak gunakan null ataupun alternate adalah kita tengok jurnal dalam bidang kita itu, jurnal yang high impact jurnal macam Scopus ke WOS ke ya. Yang high impact jurnal kita tengok mereka ini menggunakan null ataupun alternate. Kalau ikutkan zaman sekarang memang high impact jurnal semua menggunakan alternate. Semua menggunakan alternate. Null ni 20 tahun dulu ialah 20 tahun dulu, 30 tahun dulu orang gunakan null. Sekarang orang gunakan alternate. Okey, itu kefahaman yang simple lah. Okey. Kalau hujah dari segi saintifik ini. Tapi kalau you baca saya tak tahu you faham ke tak. Saya baca lah Okay, null hypothesis only if there is no significant difference daripada literature. Okay. Okay, alternate the one that tells you whether you want to test a directional or non-directional. Okay, when alternative is one tail, you cannot use null. Okay, ini ada relate dengan statistik lah. Okay, if the sample be tested falls into one-sided critical area, the alternative hypothesis will be accepted instead of the null. Ini hujah-hujah saintifik lah, ada segi empirical. Okay, refer to the best journal in your area, use null or alternate. Okay, ini hujah dari segi empirical. Okay, yang ini you jangan terkejut kalau ada juga pensyarah yang masih tak faham benda ni. So jangan terkejut. Tapi tak apalah. Yang penting you tahu. You tahu ilmu ni. Okay. Itu kita faham kadang-kadang pensyarah ni dia berpegang yang dia belajar 20 tahun dulu kan. Itu. Okay, ini dua jenis yang kedua. Dua jenis hipotesis. Ada dua lagi jenis hipotesis iaitu hipotesis tidak terarah. Okey. Hipotesis tidak terarah contohnya terdapat perbezaan antara pencapaian pelajar lelaki dan perempuan di RPTA. Okey. Kita tengok yang terarah. Ya, pelajar perempuan mempunyai pencapaian lebih tinggi daripada pelajar lelaki. Bezanya tidak terarah dengan terarah ini adalah yang tidak terarah dia tak bagi tahu pelajar mana yang tinggi. Manakala hipotesis terarah dia bagi tahu pelajar perempuan yang lebih tinggi pencapaian dia. Sebab tu nama hipotesis ni terarah. Okay? Dia alternate tetapi dia terarah. Macam yang ni kan. Dia alternate tetapi yang ni tidak terarah. Okay, faham Faham. Okay, so tapi dalam tesis kita guna dua ini sajalah. Kita tak perlulah kata jenis hipotesis terarah ni kita tak pakai. Kita pakai alternate ataupun null. Okay, faham. Okay, bila kita menulis hipotesis dia mesti ada perkataan significant. Okay. So sekarang ni kita akan gunakan alternate. Okay. Ni yang ketika copy paste tadi daripada soalan kajian. Okay. So bila alternate HA yang pertama, okay. HA yang kedua. Okay. Contoh. Okay. Ini adalah ayat soalan kajian. So kita nak ubah. Bila alternate perkataan pertama kat depan adalah terdapat tadi kan. So terdapat hubungan bila alternate dia kena tambah yang signifikan. Bila hipotesis, bila alternate, bila hipotesis kita kena tambah yang signifikan. Ini sama juga adakah media sosial ini kita kata media sosial mempengaruhi sesuatu secara signifikan. Okey. Contoh. Dia kena ada signifikan. Sama juga kalau kita buat hipotesis yang ni. Adakah terdapat perbezaan? So kita kata terdapat perbezaan apa? Perbezaan apa? Perbezaan signifikan. Signifikan. Yang signifikan.
dalam penggunaan media sosial antara lelaki dan perempuan. Ayat belakang copy paste saja. Okay, so siaplah. Siap dah kita punya soal objektif, soalan kajian, hipotesis dan juga analisis data. Sekejap saja. So doktor, benda yang sama kita just ubah frasa-frasa yang tertentu tadilah dalam ayat tu, betul doktor? Benda yang sama, kita ubah ayat saja supaya sesuai dengan format dia. Soalan kajian dalam bentuk soalan, signifikan, hipotesis dia mesti ada signifikan. Okey. Apa maksud signifikan? Signifikan maksudnya benda tu berlaku bukan secara kebetulan. Maknanya data yang kita dapat nanti untuk menguji hipotesis ini adalah sah dan tepat. Okay. Kenapa kita buat hipotesis? Hipotesis maksud apa? Apa maksud hipotesis? Jangkaan kita punya expectation ke? Bagus. Betul lah. Prediction. Prediction, jangkaan. Okay. So dia adalah jangkaan awal dapatan kajian. Macam mana kita dapat ni? Daripada literature. Berdasarkan literature, dia orang dapat ada hubungan ke tak ada hubungan. Macam tu. Okay. Okay. Sekarang saya nak jawab soalan yang kawan you tanya tadi. Adakah objektif nombor 4 tu saya nak you nak pecahkan jadi 2 pula objektif tu kan? Okay, mana ada anak-anak dia. Okay. Ada setengah pensyarah dia ajar student dia macam tu. Maknanya katakanlah yang keempat ni, objektif yang keempat ni dia pecah kepada 2 pula dekat soalan kajian. So objektif dia ada 4, soalan kajian dia ada 6. Okay. Boleh buat, tak ada masalah, boleh buat. Cuma masalahnya apabila pelajar sendiri keliru dengan objektif dan soalan kajian dia. Itu yang selalu berlaku sebab saya selalu jadi examiner masa viva. So benda ni akan timbul masalah bila dalam bab 4. Apabila student pergi analisis objektif sedangkan soalan kajian dia ada 6. Objektif dia ada 4. Saya pernah jumpa student punya thesis dia buat yang PhD lah. Soalan kajian dia 5, hipotesis dia 15. Just imagine setiap satu ni dia pecah 2, pecah 3, pecah 2, pecah 3 sampai 15. Okay. So saya kata pada pelajar ni dia datang jumpa saya nak minta saya sahkan dia punya kuesioner. Okay. So saya kata saya nak sahkan kuesioner, saya nak tengok objektif dulu. Tally ke tak tally objektif tu dengan kuesioner. Okay. Adakah kuesioner itu menjawab objektif. Okay. So dia baru bawa. So saya terkejut kenapa sampai 15 objektif. Dia kata sebab PhD. Dia kata no. Bukan berbelas-belas hipotesis menentukan kita adalah PhD tak. Okay. So saya kata nanti you nak analisis yang mana? You nak analisis objektif ke? Sebab objektif dia 4. Dia punya soalan kajian dia 8. Kemudian hipotesis 15 sebab daripada objektif dia pecah lagi anak-anak. Kemudian soalan kajian dia pecah lagi. Hipotesis tu jadi 15. So sekarang you nak analisis yang mana satu? Saya kata. Dia kata betul juga dia kata. Yang mana satu nak analisis? Okey, satu. Keduanya, bila dia buat objektif sampai 15, hipotesis sampai 15, setiap hipotesis yang kita buat perlu diuji dan dilaporkan. Maknanya sebab dia kajian kuanti. Okey, maknanya saya kata you sanggup ke nak analisis data 15 hipotesis ni dan setiap tu you kena report dan setiap 15 ini you kena buat huraian dan perbincangan dalam bab 5. Lepas tu baru saya nampak dia kata you seronok buat objektif banyak-banyak kan. Saya kata lepas tu you tak fikir you punya masa depan tu cerah ke gelap ke kan. Saya sudah nampak masa depan you gelap saya kata. Sebab apa? Gelapnya sebab dia akan sangat stres bila bab 4 dan bab 5. Doktor, proposal ni kita seronok menulis kan. Proposal kan. Doktor nak tanya juga, adakah number of hypothesis menentukan jumlah instrumen yang kita pakai? Maksudnya ini lepas dah cakap dah. Anissa, buang number itu dalam kepala.
You macam obses dengan numbers tau. Okay? Dia menentukan instrumen ini saja saya. Ni 1, 2, 3 instrumen. Nampak? Faham Anissa? Sebab mungkin saya tak dapat relate sebab apa, ingatkan kalau macam contoh 3 hipotesis 3 instrumen, sebab we talk about instrumen kan, sebab kalau nak cerita pasal number pun bila kita membayangkan hipotesis terlalu banyak, adakah instrumen juga kena tally dengan hipotesis tu? Itu yang saya maksudkan. Sebab you tak nampak lagi instrumen tu kita nak buat apa instrumen. Okay, instrumen untuk apa Anissa? Untuk kita collect data. Okay, yang mana kita nak collect data? Dekat mana? Objektif, soalan kajian, rangka konsep, hipotesis? Kurang pastilah doktor. Saya tak go in detail lagi. Maksudnya kita collect data untuk menentukan objektif kita. Hipotesis saya doktor. Ni collect data ni lah. Bila kita collect data, Hipotesis lah. Untuk menjawab objektif kita, untuk menjawab objektif kita. Untuk menjawab objektif soalan kajian kita dan untuk menguji hipotesis kita. Hipotesis ni untuk dia uji signifikan ke tak. Untuk diterima ke, nak terima ke, nak accept ke, nak reject. Okay. Itu maksudnya. Faham okay. So yang menentukan instrumen kita adalah rangka konsep. IV dan DB kita. So instrumen keagamaan, kita kena cari instrumen yang mengukur keagamaan. Apabila penggunaan media sosial, kita kena cari instrumen yang mengukur media sosial. Apabila tingkah laku seksual, kita kena cari instrumen yang mengukur seksual. Okey, begitu juga yang ni. Okey, Anissa. Ya. Okay. Kalau yang rangka konsep ni, berapa instrumen dia kena cari? Saya baru terangkan tadi tu. Tak nampak lah doktor. Tak nampak lagi. Sekejap ni 1, 2, 3. Yang mana 1, 2, 3? Isu yang 3 ni, dia punya IV. Commitment safety. Okay, so instrumen 3 ni je. Okay. Kalau 3 ni je, macam mana nak ukur safety dengan personality? Nampak tak? Saya tak nampak. Saya tak faham. Instrumen ini untuk mengukur variable kita. Instrumen untuk ukur variable. Jangan hafal. Tak, saya ambil note je. Nanti saya pusing yang balik. penting you faham, instrumen ni untuk kita mengukur IV pertama, IV kedua, IV ketiga, DV, mengukur termasuk semua lah. Kalau tak ada instrumen, macam mana kita nak ukur DV? Kan? Okey, maksudnya setiap item yang dalam rangka ni kita kena cari instrumen. Kita uji Setiap lah. variable kena ada instrumen. Faham doktor, faham. Bukan setiap objektif ya, setiap variable dalam ni. Faham? Okey. Kena faham, bukan hafal. Faham ya Anissa? Okey. Boleh cuba faham. Okey Anissa, satu lagi try. Saya kena statik doktor, saya punya pemikiran agak belahan sikit. Tak apa. Sebab tu you kena fokus Sebab tu kelas saya tak bagi you memandu sambil dengar. You memang tak boleh fokus kan. So kelas ni memang kena. Okey. Cuba yang ni. Okey. Sekarang ni ada berapa kotak Anissa? Ada 3 doktor, 3 variable, so kita memerlukan 3 instrumen untuk menguji setiap satu. Bagus. Cemerlang. Alhamdulillah. Okey. Faham ya Anissa? Boleh doktor. Benda ni nampak macam simple, tetapi kalau tak faham ini habis sangkut, yang belakang-belakang semua sangkut. Ini basic. Okey. Faham ya? Okay. Alright. So semua dah nampak macam mana nak buat objektif, soalan kajian dan juga hipotesis dan ini. Ini dekat bab 3 tau. Saya ajar dah sampai bab 3 dah bab 4. Ini bab 4. Analisis data ni bab 4. Yang ni kita akan table ni you all akan letak dekat bab 3 di bawah subtopik analisis data. Okay. Okay. So far ada soalan. Kita ni pula kita buka pada soalan. Nak bagi you faham yang tu dulu. Saya tak nak bagi banyak-banyak sekaligus. Doktor. Nak tanya, doktor kata untuk kelas doktor kita hanya fokus kepada 3 topik, betul? Betul doktor? 3 topik. Topik apa tu?
yang pengenalan, literature review dengan objektif. Saya ada cakap tu ke? Ya, sebab doktor kata siapkan 3 topik dulu kan untuk kelas doktor kan? Betul ke? Yang rasanya sefaham saya lah yang first lecture tu. Okay, yang first lecture saya kata, you all cari masalah kajian dulu kan? Masalah kajian apa you punya IV dan DV. Ya. Bukan pengenalan nak buka apa tak payah, pengenalan you goreng je lah. Pengenalan goreng je, ayat apa pun bagi pengenalan. Tak payah nak buka apa pengenalan. Yang nak fokus ni. Rangka konsep, objektif, kena tahu cara buat soalan kajian, hipotesis, dan juga yang ni. Ini kena fokus. Kena tahu buat. Bila you faham cara buat ni, bagilah tajuk apa pun you boleh buat. Bagilah tajuk apa pun. Mok A, Mok B, Mok C, PhD sama saja metod dia. Macam saya beritahu last week. Metod sama. Yang membezakan adalah objektif saja. Objektif dan Jangan laju doktor, saya baru nak hadam doktor. laju ke? Taklah, okey je. Kejap, maksudnya doktor dalam kelas ni kita akan belajar the whole how to write project paper lah ya doktor? Yelah. Research method, kaedah penyelidikan. Saya akan ajar you cara buat proposal, cara buat research. Tapi ni saya Termasuk ajar kesimpulan sekali ya doktor? Semua tu kesimpulan tak payah ajar, goreng je lah. Kesimpulan, pengenalan tu tak payah buat pening. Pengenalan, kesimpulan tu you goreng je. Yang ni susah ni, yang susah yang ni. Yang ni semua ni yang susah ni. Yang kena dia kena tahu cara dia, sebab dia kena tally tau. Apa yang you cerita dekat rangka konsep mesti sama dengan objektif, soalan kajian, hipotesis, dan bab 3 analisis data, dan bab 4 analisis data. Itu kena tally. Jangan kata nanti objektif, katakan objektif nombor 2 nak tengok jenis ni, tetapi bila bab 4 tiba-tiba you buat correlation, salah. Okay. Faham ni ya? Doktor, mohon pencerahan doktor. Apa Ellen? Okey, just nak tanya je, based pada apa yang doktor dah lecture tadi. Okey, kalau anda kata sekarang ni based pada rangka konsep yang saya dah buat, IV saya ada 2, DV 1. So, objektif minimum 4, so saya dah terbitkan 4. Based pada objektif ada 4 soalan kajian, dan based pada 4 soalan kajian tu pula ada 2 sahaja yang keyword dia hubungan. Maksud dia saya cuma akan ada 2 sahaja hipotesis, betul? Yes, correct. Okey, thank you doktor. Tu Melayu dah clear lah. Okey, dah. Dah clear sangat dah. Okey. Okey. Ada soalan lagi yang tak faham ni? Saya kena make sure you faham dulu cara buat. Doktor, doktor, macam mana dengan objektif bagi kajian eksperimen? Eksperimen dia kena ada pre-test and post-test. Okey, contoh. Mengenal pasti hubungan antara komitmen. Contohlah, saya ambil yang ni ya. Dia kena tambah melalui ujian pra ujian, pre-test melalui pre-test. Saya pakai pre-test lah senang. Okey. Lepas tu dekat sini pula dia ada pula ada pasca ujian, post-test. Itu eksperimen. Itu eksperimen. Dia eksperimen season mode apa ya? PhD. Nak buat eksperimen ke? Supervisor you expect eksperimen tak? Support. Ya, kalau dia eksperimen okey. Sebab eksperimen adalah satu method yang complicated ya. Saya, kalau student saya tak recommend sangat student saya. Sebab you kena collect data 3-4 kali. Orang lain sekali je. Jadi you kerja double. Dia kena ada control group and experimental group. Okey. Bila kaedah kajian eksperimen ni kita akan bincang nanti, tajuk akan datang jenis-jenis penyelidikan. Salah satunya eksperimen. Okay, eksperimen ini
dia kena ada control group dan experimental group. Okey, maknanya ada 4 group kat situ dah. Dan you kena collect 4 group ini, kena collect data pre and post. Post test and pre-test and post test. So control group ini fungsinya hanya untuk comparison. Dia tak ada peranan, tak ada fungsi pun sebenarnya. Control group ni hanya untuk compare saja dengan experimental group. Ya. Tapi kerja banyak. Kerja memang banyak. Doktor, saya dah buat depend proposal. Lepas dah tu depend dah. dah depend dah. Kenapa ambil JRU, bawa ambil JRU? Saya silap untuk audit. Hari tu saya ambilkan paper eksperimen tapi dia tak dikira audit. Oh, so dah lulus lah proposal? Dah lulus lah, alhamdulillah lah, dah lulus lah. Okay. Cumanya bila ditanya, cumanya kelemahannya pada soalan objektif tu lah, objektif kajian dengan soalan kajian. Dikatakan soalan kajian saya yang 3 item tu lah yang agak lemah untuk PhD lah, agak tidak mendalam. Itu yang saya nak tahu. Yang tu you kena bincang dengan penyelia, bukan bincang dengan saya. Penyelia siapa? Dr. Nuraini Ahmad. Bincang dengan dia. Bila you baru lulus ke proposal? Dah lama, 2019 bulan sebelum tahun. Bukan sebelum PKP tu. Yalah, dah dekat 2 tahun. Tapi lepas tu saya postpone, saya tangguh pengajian. Oh, okey. You kena bincang dengan penyelia yang tu. Cumanya saya nak confirm, katalah DV saya ada 2, adakah soalan objektif tu dia kena ada 2? Maknanya kalau kita nak tengok dalam pre-test tu, satu katalah DV saya kefahaman membaca dengan kelancaran membaca. Jadi soalan objektif tu kena ada satu untuk kefahaman membaca dan satu untuk kelancaran membaca, ataupun kita gabungkan kedua-dua tu? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Itu yang you kena bincang dengan penyelia, sebab apa-apa you kena dapat konsen daripada penyelia. Yang ini tak berani nak komen sebab sebab nanti apa kata penyelia you pula kan. Jadi apa bincang dengan dia. Saya ajar ni secara umum okey. Okey doktor. Okey, terima kasih. Okey. Doktor, saya ada soalan doktor. Tak menjadi masalah kan apabila kita ada 1 IV dan 2 DV? Boleh kan? Boleh. Okey. Lagi satu yang doktor terangkan tadi ni, dia lebih kepada tinjauan deskriptif. Betul doktor? Tak. Ya, dia ada inferential ni, hubungan. Pak. Okey. Hubungan, regression, t-test ini adalah inferential. Okey. Tapi yang saya bagi contoh tadi adalah kajian kuanti survey. Kajian kuantitatif yang berbentuk survey. Okey. Doktor? Ya. Okey, macam mana kita nak tahu kita nak guna kualitatif ke, kuantitatif ke? Saya pun nak tanya soalan yang sama. Iaitu berdasarkan kepakaran penyelia kita. Penyelia dia akan tahu. Katakan you bagi masalah kajian, dia akan cakap okey, yang you punya kajian lebih sesuai kuali. You punya kajian ni lebih sesuai kuanti. Dia akan tahu. Benda tu dia tak ada dalam buku. Okey, kalau IV macam ni, DV macam ni, sesuai kuanti ke kuali, tak ada, memang tak ada. Doktor, nak tanya, kita nak refer dekat mana ya kepakaran apa tu supervisor yang akan kita pilih? Ada kot dekat website USI, ada kan? Mesti ada. You boleh tanya ketua jabatan, penyelaras. Bidang apa ni? Pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak, you kena tanya penyelaras. Penyelaras dia tahu kepakaran pensyarah. Okay. Thank you, doktor. Ada soalan lagi? Tak ada Okey. Kalau tak ada, saya ada soalan. Saya ada satu soalan. Saya baru ingat. Andai kata kita menggunakan kuanti dan juga kuali dan
Kalau kita dah gunakan kuanti untuk tinjauan tadi macam deskriptif dengan differentiate tu, lepas tu kita gunakan kualitatif tapi kita masih lagi boleh buat triangulation kan? Oh, ini apa ni? Soalan aras langit ni. Digabung sekali kuali, kuanti dan triangulation masuk sekali. Sebab itulah waktu saya master penilai Viva dia waktu defense proposal kan, dia suggestkan saya sebab saya guna kuali dengan kuanti, dan dia suggestkan saya untuk buat triangulasi. Sebab saya ada soalan temu bual, saya ada checklist, saya ada dokumen, dan juga saya menggunakan instrumen soal selidik. Okay, dia tahu tak bila you buat mixed method itulah salah satu triangulation. Bila you dah combine quali and quanti, dia dah berlaku cross check data. Triangulation ini adalah cross check data untuk kajian kuali sahaja, tujuannya untuk mengurangkan bias. Okey, saya terangkan kualiah ni. Saya kata tahap langit ni sebab kita dah masuk advance punya tajuk lah triangulation ni. Triangulation ni you akan belajar dalam semester depan, subjek KFP. Okey, sekarang macam ni. Triangulation ini hanya untuk kuali. Kenapa? Kuali ini dia punya tendensi untuk berlaku bias sangat tinggi. Okey, kenapa? Kenapa Izzat? Kenapa cenderung untuk bias tu sangat tinggi daripada kuanti? Different perception. Bukan? Izzat. Saya ada ingat satu keyword tu. Izzat dah buat dah. Saya nak tanya Izzat sebab dia dah buat. Okey. Buka semua buku-buku, kitab-kitab yang ada kat belakang tu. Orang yang interview, orang yang kena interview tak jawab jujur. Ni dah masuk Viva kali kedua dah. Viva kali kedua. Mana? Berpeluh lah tu. Sebab kita tafsir tu berdasarkan persepsi kita. Macam yes, correct. Apabila kita dalam kajian kuali, kelemahan kajian kuali adalah pengkaji itu sendiri menjadi instrumen. Okay, so apabila kita sebagai pengkaji, kita berdepan dengan sampel, kita tanya soalan temu bual, kita sebagai pengkaji, kita dah ada expected finding, betul tak? Kita dah ada, kita expect saya nak dalam hati kita kan, saya nak dapat dapatan macam ni. Mesti ada punya. Sebab kita kita dah buat objektif kan. Bila kita dah buat objektif, kita dah ada expectation awal. Apa dapatan kajian yang kita nak. Jadi apabila sampel menjawab interview, kita akan mempunyai kecenderungan untuk membuat laporan dekat bawah itu mengikut apa yang kita nak, bukan apa yang sampel jawab. Itu bias yang sering berlaku semasa kualitatif. Okey. Lagi satu, pemerhatian juga tendensi untuk berlaku bias itu sangat tinggi. Kita buat observation, contohnya cara cikgu ni mengajar. Ataupun gini, kita ada mencipta satu kit pengajaran. Dan kita nak tengok kesanan kit ini. Okey. Dan kita buat observation. Okey. Dan apabila kita menguji kit ini, kita orang yang develop kit ini. Dan kita memang nak sangat kit ini berkesan. Okey. Kita mempunyai bias dah dekat dalam diri kita, dah ada bias dah. Dan kita nak tengok kit ini berkesan, kita nak finding kita dapat result yang berkesan. Maknanya kit itu efektif untuk meningkatkan minat murid, contohnya untuk belajar matematik. Okey? Jadi masa observe tu kita akan ignore dapatan yang menunjukkan kit itu tidak efektif. Kita akan report dia efektif. Itu bias yang berlaku dalam kuali. Jadi untuk kajian kuali saja, mereka pengkaji ini mereka kena buat triangulation. Okey, triangulation. Okey. Triangulation ini ada 4 method. Yang saya cerita umum dulu sebab triangulation ni saya akan sentuh nanti lecture berapa tak ingat nanti. Tapi yang last punya chapter lah, ujung-ujung semester nanti. Okey. Triangulation secara umumnya kita nak buat cross check data supaya kurangkan bias itu.
Okey, caranya salah satunya adalah dia ada 4 cara, tapi salah satunya adalah masa interview tu kita bawa kawan. Kita bawa kawan ini tak ada kena-mengena dengan kajian kita dan tidak ada apa-apa interest dengan kajian kita. Okay? So bila kita buat report, kita compare dengan kawan kita punya report. Kawan kita dia, kita kata dia genuine kan. Dia tak ada apa-apa kepentingan dengan kajian kita. So dia akan report sejujurnya. Kita compare dengan kita punya report. Itu salah satu triangulation. Kita nak kita nak check kita punya report tu bias ke tak bias. Benda tu yang kena buat dalam chapter 4 by triangulation. Okay. Cara yang kedua adalah mixed method. Maknanya kita combine quali dan kuanti. Apabila kita dah buat mixed method, automatik dah mixed method itu adalah salah satu kaedah triangulation. Sebab kita punya data quali dah disokong oleh data kuanti. Kuanti menjadi triangulation kepada quali. Faham itu. Okey. Ada soalan lagi? Doktor, saya nak minta pendapat lah macam saya punya perancangan kajian bila saya dah ada saya punya topik dan sebagainya itu, saya merancang untuk buat kuali dengan dengan antara sebabnya ialah untuk mengukuhkan dapatan kita. Jadi saya ada berbincang lah dengan beberapa orang lecturer ni segar untuk mendapatkan pandangan. Mereka kata kalau peringkat master ni you buat kuanti pun dah cukup. So apa pandangan doktor pula? Kenapa mereka cakap macam tu? Adakah mixed method tu adalah sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan atau bagaimana? Anissa, saya dah sebut dah minggu lepas. Saya kata saya kalau master saya tak recommend mixed method sebab bila mixed method you buat kerja double. Elok-elok you boleh edah soal sidik saja dah settle, you kena interview pula. Kena buat observation pula. Nampak tak? So, untuk master saya tak recommend kecuali you memang minat sangat buat research. Ada orang memang dia memang kaki research. Memang dia minat, buatlah. Kalau dah minat. Dan doktor, kuantitatif lebih ni kan doktor kan? Okeylah, sejauh mana yelah, sebab itulah macam doktor kata tak recommend nak buat ni pun saya still ada saya punya stand sendiri sebenarnya. Okey, andai kata saya buat mixed method now pun don't care lah macam mana sukar dan sebagainya, saya cuba usahakan, tetapi andai kata saya sambung ke peringkat PhD nanti saya dah that experience. Adakah ia membantu doktor? Macam ni. Kalau nak buat eksperimen janganlah buat eksperimen kepada tesis master you. Jangan ambil risiko. Nak cari pengalaman, biar pengalaman kat luar. Jangan buat eksperimen terhadap you punya tesis tu master tu. Dibuatnya sangkut, susah. Kan? Nak ni buat assignment lain. Buat assignment lain, contohnya you buat assignment untuk JRU kan. Okay, you buat mixed method. Tengok macam mana. Kan? Tapi proposal je lah, tak collect data lagi. Bila collect data baru you rasa perit tu. Okay? Jadi so betul doktor, kalau kuantitatif ni dia lebih mudah kita nak defense kita punya ni kan, by numbers, then waktu viva pun mudah nak lepas ya doktor? Saya tak boleh nak kata macam tu. Dia macam ni, tak kisah you buat kuanti atau kuali, okay? Tetap kalau you buat kuanti pun, kalau objektif you dengan dapatan you dengan analisis data tak tadi, you sangkut juga. Macam tu. Dan dia punya research method tu betul, semua kuali ke kuanti dua-dua okey. Kuali syaratnya buat triangulation, selamat. Lulus. Tak ada triangulation, sangkut. Kuanti dia tak payah triangulation, tetapi you punya data tu dia akan korek banyak benda juga tau. Kuanti bukan semudah itu. Ya, especially yang dia viva lah, Muksi yang risau. Muksi ni tak ada apa, dia macam assignment je lah. Ya. Kalau yang ada tak ada viva ya doktor? Muksi tak ada viva. Kita hantar report macam tu je? Hantar report, penyelia dan second reader akan check. Dia ada 2 orang akan bagi markah. Okay. Okay. Bagi master yang ada viva, untuk kuanti, dia akan check you punya questionnaire, you punya dapatan kajian tu dan analisis data semua dia akan check.
Semua dia akan check, ya, sama ada you buat betul atau salah. Questionnaire itu adakah betul-betul dia mengukur, adakah dia betul-betul ada construct validity, reliability dan sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya sama saja kuali ke kuanti. Kesusahan dia lebih kurang sama. Tapi kesusahannya berbeza. Dua-dua ada kesusah dia, dua-dua ada baik dan buruk dia, tetapi bentuk kesusahan itu berbeza. Itu. Kalau orang buat PhD yang kuanti, contoh dia guna SEM, saya dah tunjuk SEM kan minggu lepas yang macam sangat laba-laba tu, Structured Equation Modeling. Apabila seorang dia buat kajian, dia nak develop model, dia akan guna SEM, dia guna PLS punya ataupun Amos punya software. Itu yang very complicated punya analisis. Berapa ramai yang menangis apabila data yang dia run tak fit. Sebab data SEM dia kena fit. Especially yang buat Amos. Kalau data tak fit, model yang dia develop ke konsep tu tak bergerak tau. Bagi yang guna Amos. Jadi ada banyak benda yang setiap satu tu ada masalah kesukaran dia, tetapi bentuk kesukaran tu berbeza. Bagi orang yang tak suka nombor-nombor, buatlah kuali. Bagi orang yang tak pandai merangka ayat panjang-panjang macam saya tak pandai. Saya jenis saya cakap satu ayat, saya expect orang faham. Saya tak reti nak. Ada orang 10 ayat dia nak cakap satu benda, 10 ayat dia cakap. Saya satu ayat je. Saya tak pandai nak cakap 10. Sebab tu saya lebih sesuai kuanti. Tapi ramai je yang buat kuali kat bawah saya. Yang postgrad bawah saya ramai. Yang buat kuali. Tetapi saya sendiri adalah orang kuanti. Sebab saya lebih selesa dengan nombor. Sebab saya jenis orang yang berfakta. Bila fakta ni kita tengok signifikan, ada hubungan. Tak signifikan, hipotesis ditolak. Senang, that's it. Tutup. Habis. Kuali tak? Kuali dia kena cerita, intonasi suara, kena elaborate gestures, air muka, pandangan dia, apa yang dia cakap tu kita kena huraikan balik. Dia ada tema-tema pula. Dia tu. Sukanya dekat situ, tetapi senangnya dia tak ada nombor, tak ada statistik. Sebab tu saya tak boleh nak kata kuanti lebih senang ke kuali lebih senang. Okay. Alright. Sebelum kita break untuk maghrib, kita ambil seorang dua contoh dulu, nanti kita akan sambung balik lepas maghrib. Okay. Siapa nak bagi tahu dia punya IV dan DV dulu? Masalah kajian? Ada tak? Boleh saya doktor? Siapa tu? Saya. Boleh on kamera? Azah. Okey, Azah. Okey, apa you punya IV? Saya dah on dah doktor? Okay, this is just planning awal. Yalah, memanglah planning awal. Saya punya Belum beritahu IVDV, straight to the point. Terus beritahu IVDV. satu DV. IV apa? Okay. IV saya ialah perception of stigmatization, general self-efficacy, perception of stigmatization, persepsi stigma. Okay. Second IV? Second IV? Second IV apa? Okay. Second IV, general self-efficacy. Okay. DV? General self-efficacy. Okay, you punya DV? Yang DV adalah counselling help seeking intention. Counselling help seeking intention. Okay, ini kuanti Kuanti ke?
Kuanti ya. Kuanti kan. Okey. Kita dah boleh Kuanti, turun nampak. Okey. So kita dah boleh turun nampak kajian yang macam ni kuanti sesuai. Okey. Alright. So you punya IV dan DV kita besarkan sikit bagi yang nampak. Okey. Perception, okey? Tak ada masalah, boleh proceed. Apabila kuanti, you kena cari questionnaire untuk tiga. Saya ada okey? Saya ada letak juga mediator. Apa, master ke PhD? Saya PhD. Oh, PhD, okey. Mediatornya apa? Resilience. Boleh? So, mediator ke moderator mediator? Mediator, doktor. Okey, mediator. Okay, kalau mediator dia duduk dekat mana ya? Antara apa? IV mana? IV utama ke IV kedua? Saya dekat tengah-tengah. Dua-dua IV saya akan tengok juga dia punya mediator dia. Punya ni, maknanya dekat tengah-tengah tu mana? You buat dua mediator dua mediator lah kalau you buat tengah-tengah macam ni. Maknanya dua-dua IV you relate dengan mediator ni, betul? Maknanya saya akan tengok ya doktor. Betul doktor. Kan? Ya. So macam ni dia punya ni. Jadi ni betul doktor. Ya. So dia punya akan jadi macam ni lah. Okay. So ini adalah mediator. Okay. Okay. Boleh proceed, tak ada masalah. Doktor, saya ada soalan doktor. Betul ke sebab saya pernah ditegur sewaktu Viva, waktu master, penilai tegur anak panah antara kotak ke kotak tu dia mesti kena dengan tepat kan? Maksudnya dari hujung ke hujung, sebab waktu saya Viva tu anak panahnya tak rapat pun ke kotak kedua. Jadi penilai tegur dia kata mesti kena rapat dekat kotak tu, antara kotak ke kotak. Jadi apa pandangan doktor? Macam memang perlu penilai dalam MC Okey, boleh lah nak ikut pandangan dia tu, tak ada masalah. Okey, tapi tak semestinya. Okey, kalau macam ni pun dah boleh on dah. Tak perlu sentuh pun. Kalau you buat macam ni kan, tak sentuh pun boleh, tak ada masalah. Kita nak tunjuk IV ke DV saja. Tak ada masalah Mungkin dia belajar macam tu lah dulu mungkin. Waktu saya kata macam dekat USI ni ada setengah pensyarah tu dia masih pegang yang 20 tahun dulu. Yang dia belajar 20 tahun dulu kan. Nanti you akan jumpa lah pensyarah-pensyarah dia akan gaduh nal petisi ke atau naik petisi. Saya malas tak apa. Saya malas nak argue dengan orang. Jadi kalau kita dah cakap sekali, kalau orang tak nak terima ikut dia lah. Kalau you kenal tak Prof Ramaya? USM. Daripada Helen, kawan you ke? Tak. Kenal? Tak kenal. Siapa yang kenal Prof Ramaya? Yang daripada kalau Prof Ramaya dia ni scholar. Ya. USM. Dia adalah scholar lah. Dekat mission ni dia kata kira orang hebat lah dalam mission method dan juga analisis data. Macam SEM semua tu dia hujung jari dia lah. Sampai orang yang develop PLS dekat Germany tu pun panggil dia.
dia cukup pantang orang guna null hypothesis. Sampai dia pernah cakap kat saya, orang yang guna null ni dia kata bodoh piang. Tahu Bapak Pina yang cakap macam tu kan. Dia cukup marah orang guna null sebab dia kata tak faham kenapa nak kena guna null, kenapa nak guna alternate. Letih dah dia kata ajar. Ini pensyarah sendiri lah yang tak nak ubah minda dia orang, apa yang dia orang belajar dulu dengan sekarang kan. Sebab dulu ialah kajian tak banyak, tapi sekarang literature dah banyak. So what for kita guna null lagi? Kita dah tahu dah daripada literature ada hubungan ke tak ada hubungan kan. Itu maksud Prof Ramayya lah, Prof Payah pula, Prof Ramayya ya. So saya satu kapal dengan dia lah. So saya punya fahaman pun begitu juga, kita perlu gunakan alternate. Tetapi kalau nanti penyelia you suruh guna null, you ikut je lah penyelia, jangan gaduh dengan penyelia ya. Jangan kata saya belajar dulu Dr. Zina cakap macam ni, yang doktor ajar ni salah. Jangan cakap macam tu lah. So kena jagalah juga hubungan dengan penyelia. Bukan semua penyelia boleh terima teguran. So dia akan anggap you ni adalah student. Dia akan anggap dia lagi pandai. So jangan you buat pandai dengan penyelia. Itu pesan saya. Jangan buat bijak dengan penyelia. So apa-apa you kena anggap dia lagi bijak. Kena ada respect dan juga jangan lawan lah penyelia. Kalau dia rasa macam tak ngam, dia boleh buat request dengan fakulti untuk tukar penyelia. Pelajar boleh mohon untuk tukar penyelia. Contohnya you nak buat, you dah memang nak buat tajuk tu tapi penyelia you suruh tukar tajuk yang you tak suka. Itu boleh tukar penyelia lain, boleh. Tak ada masalah. Ataupun you ada konflik lain dengan penyelia, boleh tukar, tak ada masalah. Right. Okay, so itu satu contoh. Nanti kita akan sambung lagi lepas maghrib. So kita akan jumpa pukul 8 malam. So kita take a break. Makan-makan dulu, siap-siap semayang semua. So kita akan sambung pukul 8 malam ni. Okay. Yep. Mana orang ni? Tak nampak orangnya. Okay. Tak. Bukan. Bilangan variabel tidak menentukan bilangan soalan kajian. Okay, you tengok ni. Itu based pada objektif. Objektif kita tu, ini saya dah delete kan tadi. Yang ni tadi, you ingat tak? Yang ni tadi ada 3 variabel saja kan? Tapi ada 4 soalan kajian. Bahkan ada 5. Saya tambah lagi satu perbezaan kat sini. Ada 5. So bilangan variabel tidak menentukan bilangan soalan kajian. Betul. You boleh buat soalan berapa banyak you nak buat. Walaupun variabel hanya 3, you boleh buat sampai 10 soalan kajian, boleh. You boleh buat sampai 10 sebenarnya. Tapi saya buat 4 tu, orang kata 4 tu just nice lah. Tak banyak sangat, tak sikit sangat. Kalau 2 sikit sangat, kalau 10 banyak sangat, macam tu. Untuk inilah untuk proposal JRU. Okay, mana? Itu terlalu simple. Ini master kan. Master kena sebenarnya 3 variabel tu pun dah sangat simple. Sebab budak degree pun buat lebih. So janganlah buat 2 saja. So at least paling sikit 3 lah. Okay. So kita stop dekat sini. Kita break dulu. So jumpa pukul 8 ya. Right. Thank you, Doktor. Boleh buat. Doktor. Apa lagi? Doktor, kalau saya masuk dalam pukul 8 suku boleh Doktor? Sebab saya nak balik rumah ni dalam 50 minit juga ni. Okey, tak apa. Doktor, anggaran kelas habis pukul apa Doktor? Pukul 9.
Okey doktor, terima kasih. Jumpa nanti. Assalamualaikum. Okay doktor, thank you so much. Jumpa lagi. Thank you. Terima kasih.